Assalamualaikum. Saya Ailan Habib bin Muhammad Habib, nombor metrik 274094. Ingin memperkatakan tentang pembinaan negara bangsa ikut perspektif Malaysia bawah subjek SADN 1033 kenegaraan Malaysia. Seperti kita tahu, negara bangsa adalah dua perkataan yang berbeza, iaitu negara dan bangsa. Negara atau state adalah satu unit politik yang mempunyai kedaulatan dan mempunyai tanggungjawab dan kuasa menyelesaikan hal ehwal pentadbiran sendiri mengikut undang-undang antarabangsa. Terdapat 4 elemen penting yang mesti ada dalam menentukan kewujudan negara. Negara biasanya ditakrifkan sebagai kawasan tertentu yang mempunyai sempadan yang jelas, ada penduduk tinggal di situ, terdapat sebuah kerajaan yang sah memerintah, dan kerajaan itu pula mesti berkesan dalam menjalankan pemerintahan. Bangsa atau state pula selalu diertikan sebagai kewujudan dalam kumpulan manusia tertentu dengan beberapa ciri yang sama. Kesamaan ini boleh terjadi daripada pelbagai perkara seperti unsur-unsur jasmani, politik dan kebudayaan. Etnik yang hidup dalam keadaan yang terintegrasi tanpa perbezaan yang wujud di antara mereka dapat menyumbangkan kepada kestabilan dan kemakmuran negara kerana mereka terhindar daripada sebarang konflik kaum yang merugikan. Bagaimanapun, dari segi praktikal, kedua-dua definisi di atas adalah kekecualiannya. Sebagai contoh, tidak ada satu negara di dunia ini yang mempunyai penduduk yang terdiri daripada satu keturunan etnik sahaja. Malah ada negara yang mengiktirafkan sebagai etnik yang sama dengan sebagai warga negara. Di Malaysia pula, pembentukan negara atau state yang terdiri daripada rakyat berbilang kaum hanya dimulakan pada tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan mula melonggarkan pemberian kerakyatan bersyarat kepada penduduk bukan Melayu. Kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 yang diperolehi daripada Inggeris mengukuhkan lagi asas itu dan diikuti pula penubuhan Malaysia pada tahun 1963 sebagai tanda pembentukan negara Malaysia yang berdaulat. Pada waktu itu, Malaysia hanya mendapat sebuah negara state daripada Inggeris sebagai simbol kemerdekaan. Malaysia diperintah oleh Parti Perikatan yang sah dan diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Bagaimanapun, penduduk yang tinggal di Malaysia masih belum diintegrasikan sebagai sebuah bangsa. Mereka masih dikenali sebagai pengikut kaum dalam segala bidang. Pada tahap pertama ini, integrasi dan perpaduan kaum berada pada tahap yang paling rendah. Pada tahap kedua, penglihatan berlaku perhubungan awal yang melonggarkan antara kaum. Hubungan longgar antara kaum yang dipisahkan oleh jurang perbezaan yang sangat besar. Ini dijelaskan oleh Van Vel sebagai menjadi ciri-ciri masyarakat majmuk. Apabila terdapat lebih daripada satu etnik termasuk penduduk Bumi Putera yang tinggal di situ, mereka bercampur tetapi tidak bersatu, tinggal berdekatan tetapi terpisah, mengamalkan budaya pekerjaan dan pendidikan yang berbeza. Pada tahap ini, integrasi antara mereka berada pada paras yang minimum. Seperti mereka hanya bertemu di pasar ketika menjalankan urus niaga sahaja. Pada tahap ketiga, hubungan kaum menjadi agak rencam, pelbagai dan saling bergantung yang akhirnya memerlukan kepada satu iklim persefahaman yang harmoni bagi mendamaikan dan memenuhi kepentingan kaum. Seperti perpaduan dapat diwujudkan, kemudian jurang perbezaan yang wujud di antara mereka dirapat, persamaan dan kerjasama antara kaum dicari serta diperluaskan sebagai ikhtiar mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Pada tahap ini, masyarakat telah diintegrasi ke dalam satu bangsa yang bersatu dan memiliki
nilai-nilai yang sama dan membentuk sebuah negara bangsa Malaysia. Sekian saja tentang pembinaan negara bangsa ikut perspektif Malaysia. Assalamualaikum